Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akibat daripada tindakan pemuda PAS menghina Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia, kini mula timbul perdebatan sesama mereka. Baru sebentar tadi saya menonton sebuah video di YouTube yang mana seorang pakcik memberikan nasihat yang cukup padu kepada Ketua Pemuda PAS itu. Beliau kata Ketua Pemuda PAS agak lupa tentang sejarah perjuangan Anwar Ibrahim. Selain daripada itu, satu lagi laporan di Malaysia kini menulis Nabi larang menghina orang, kata ahli akademik kepada Kuli. Kerana sebelum ini dalam satu juga laporan, Kuli cuba mempertahankan tindakan seorang pemimpin UMNO yang turut juga menghina orang lain. Seorang ahli akademik berkata, Akmal Saleh memang berhak mempersoalkan kenyataan Teresa Kok berhubung kenyataan pemimpin DAP itu mengenai isu pensijilan halal. Bagaimanapun, kata Tajuddin Muhammad Rasdi, Ketua Pemuda UMNO Malaysia itu tidak sepatutnya melemparkan kata-kata penghinaan seperti memanggil Teresa Kok sebagai nyonya tua atau meminta kerajaan menyediakan logo tidak halal untuk dilekatkan di dahi ahli parlimen seputih itu. Sehingga ada netizen yang kata, sikap Akmal Saleh ini hampir-hampir menyerupai sikap pemuda PAS yang turut menghina Anwar Ibrahim. Ada yang menasihati Akmal Saleh supaya lebih berhati-hati, kerana UMNO merupakan sebahagian daripada kerajaan yang ada sekarang. UMNO sepatutnya lebih berhati-hati, kerana kalau mereka terkeluar daripada kerajaan, sebenarnya UMNO dalam satu keadaan yang agak bahaya. Saudara-saudara sekalian, mengulas sokongan diberikan UMNO, Tengku Razali Hamzah kepada Akmal untuk tidak meminta maaf kepada Kok. Tajuddin berkata larangan menghina atau melabel seseorang itu dilarang sendiri oleh Nabi Muhammad. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali katanya, ulama besar itu menjelaskan bahawa dibolehkan bagi orang Islam menggunakan nama atau panggilan tertentu kepada orang lain dengan penuh kasih sayang. Sebagai contoh, Nabi Muhammad memanggil salah seorang sahabatnya sebagai Abu Hurairah atau bapa kucing kerana sahabat terbabit suka bermain dengan kucing dan dia sendiri suka kepada gelaran tersebut. Begitu juga Nabi Muhammad memanggil menantunya Ali Abu Talib sebagai Abu Turab atau bapa debu apabila mendapati beliau sedang tidur di Masjid Nabawi di Madinah dan dia ditutup dengan debu, dan Ali tidak kisah dipanggil sedemikian, katanya kepada Malaysia kini. Bagaimanapun, menurut Tajuddin, jika individu terbabit tidak berkenan dengan gelaran yang diberikan, maka berdosa untuk melakukan panggilan atau gelaran tersebut. Dosa itu pula hanya boleh dihapuskan jika orang berkenan memberikan kemaafan. Jika tidak, di akhirat nanti dosa ini akan dibangkitkan sebagai bukti, katanya lagi. Pagi tadi, Malaysia kini menyiarkan laporan mengenai Tengku Razali Hamzah yang membela Akmal dengan menganggap pendirian Exco Melaka itu selaras dengan perjuangan UMNO. Mengapa nak kena minta maaf kepada Kok, kata Kuli. Saya rasa ini adalah pandangan ikhlas daripada Ketua Pemuda Akmal. Dia meluahkan perasaan dan bukan soal si halal tak halal, tapi soal perasaan dia tak begitu puas hati. Pandangan saya, macam apa yang diluahkan oleh pemimpin kita, sama ada Akmal ataupun sesiapa, bukan bererti kita mempunyai perasaan anti ataupun nak lawan, katanya yang dipetik Malaysia Gazette. Tajuddin yang pernah mengkritik Akmal sebelum ini menegaskan kenyataan Ketua Pemuda UMNO terhadap Kok jelas tidak wajar,
selain bukan akibat diprovokasi. Justru katanya tindakan Akmal tersebut bolehlah dianggap sebagai berdosa. Mungkin memang menjadi budaya UMNO menggunakan istilah menghina lawan politik terutamanya bukan Islam, tapi ia dilarang oleh Nabi Muhammad dan Islam. Jika tiada mufti tidak memberitahu Tengku Razali Hamzah perkara ini, izinkan saya berbuat demikian, tambahnya. Menurut Profesor Seni Budaya Seni Bina itu, tingkah laku yang dipaparkan ahli politik terbabit sebenarnya mencemarkan rasa hormat dan keharmonian di Malaysia. Apakah contoh yang mahu Akmal tunjukkan sebagai wakil rakyat Exco dan seorang dihormati dengan gelaran yang terhormat? Katanya, sebagai umat Islam, kata Tajuddin, Nabi malah melarang perbuatan menghina musuh-musuh Islam yang gugur dalam peperangan kerana dikuatiri ia turut menghina ahli keluarga mereka. Lebih-lebih lagi jika seorang Muslim tidak menghormati nama wakil rakyat yang sangat dihormati seperti Kok yang masih hidup, mempunyai keluarga dan merupakan sebahagian daripada kumpulan etnik yang banyak menyumbang kepada kemakmuran Malaysia, katanya lagi. Sebelum kita berpisah, sekali lagi, patutkah Akmal Saleh memohon maaf kepada Teresa Kok? Kerana ada yang khawatir jangan-jangan tindakan dan polemik yang berpanjangan ini akan menyebabkan UMNO dihukum dalam PRK, Dewan Undangan Negeri Mahkota. Sudah banyak perkara yang kini menjadi kerisauan dalam pilihan raya itu. Terkini, ahli Parlimen DAP juga telah mendedahkan ada surat layang kini beredar untuk meminta supaya pengundi Cina di Dewan Undangan Negeri Mahkota itu memilih Perikatan Nasional, menolak UMNO dan tidak turun mengundi. Hal itu dikaitkan dengan tindakan Akmal Saleh menghina Teresa Kok. Ada juga netizen yang mula mengatakan bahawa mungkin waktunya untuk UMNO diingatkan sekali lagi, diberikan pengajaran semula bahawa mereka tidak boleh lupa bahawa mereka kini dalam proses untuk bangkit. Ada netizen kata baru nak mula bangkit, tapi dah mula sombong, kata netizen. Jadi ada yang kata mungkin UMNO akan diajar lagi dalam pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Mahkota ini. Kerana apa yang berlaku nanti akan menentukan perasaan pengundi yang ada di sana, memandangkan komposisi pengundi di Dewan Undangan Negeri Mahkota 35% adalah berbangsa Cina. Jadi, mampukah UMNO memenangi hati pengundi-pengundi Cina di kawasan itu sekiranya Akmal Saleh tidak memohon maaf? Adakah para pengundi Cina di kawasan itu akan protes sekali lagi dengan tidak turun mengundi dan akan menyebabkan UMNO kalah tersungkur di sana? Dan untuk makluman, walaupun UMNO kalah di kawasan itu, sebenarnya tidak ada apa-apa perubahan yang boleh berlaku. Kerajaan pun tidak akan bertukar, kerajaan negeri pun tidak akan bertukar. Cuma ada pengajaran baru untuk dipelajari oleh UMNO. Walau bagaimanapun, kita berharap supaya para pengundi Dewan Undangan Negeri Mahkota turunlah beramai-ramai mengundi. Tunaikan tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe.